Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Abang Muaz Lia Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 3 Februari. Kerjasama antara para akademik tempatan dan antarabangsa, penggiat industri pelancongan serta kerajaan negeri melalui wacana dan penerbitan jurnal akademik yang berterusan mampu menjadikan industri berkenaan dipraktikkan secara lebih lestari dan bertanggungjawab. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Karim Rahman Hamzah berkata, kerjasama seumpama itu bukan sahaja bakal memulihkan aktiviti pelancongan di Sarawak, malah mampu membangunkan kembali industri berkenaan dengan lebih baik. Menurut Datuk Karim, ia sekaligus bakal memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan termasuk sektor perhotelan dan masyarakat setempat. Beliau berkata demikian pada perasmian Forum Jurnal Pengurusan Pelancongan Bertanggungjawab JRTM, penerbitan pertama JRTM di Kuching. Menyentuh mengenai JRTM, beliau amat berbangga jurnal antarabangsa pertama dalam pelancongan dan perhotelan itu diuruskan oleh anak Sarawak dan bakal menerbitkan edisi keduanya pada Jun ini. Jurnal terbitan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti UCSI Sarawak dan Sarawak Research Society yang disokong oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak itu dilancarkan pada Ogos tahun lepas. Penerbitan pertamanya memaparkan 7 artikel dari Malaysia, Australia, Singapura, Taiwan, Indonesia dan Jepun yang melibatkan lebih 50 ahli lembaga pengarang dari lebih 20 negara. Satu lagi mercu tanda daerah Limbang tercipta dengan siapnya jejantas pejalan kaki di persimpangan Jalan Buang Siul, Jalan Bangkita dan Jalan Wong Sap N. Menurut Menteri Muda Pemodelan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, selain mengindahkan Bandar Limbang, ia berupaya menggerakkan ekonomi setempat. Membolehkan masyarakat kita untuk mengunjungi 3 tempat yang menjadi tarikan dari segi ekonomi, iaitu Limbang Plaza, bangunan tamu Limbang dan juga kawasan di bangunan Persatuan Melayu. Merancangkan lagi lah kegiatan ekonomi bagi kita. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota menyatakan projek bernilai lebih 3.5 juta ringgit itu antara komitmen kerajaan negeri membangunkan infrastruktur di daerah itu. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyaksikan simbolik penyerahan kunci daripada pihak kontraktor kepada Majlis Daerah Limbang. Jejantas itu telah dibuka kepada orang awam sejak semalam. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Abdul Rahman mengatakan pembangunan yang sedang rancak dilaksanakan di Limbang dijangka meningkatkan jumlah kenderaan di Limbang. Ini sekaligus mengundang kepada kesesakan lalu lintas di bandar berkenaan. Untuk itu, katanya lebih kurang 560 petak parkir bakal tersedia melalui perancangan 3 projek yang dibina di Bandar Limbang yang menyediakan kemudahan itu. Bilangan parking akan bertambah. Projek Esplanade Pasar 1 akan menambah bilangan parking 160. Pasar 2 menambah lebih kurang 100. Dan bagi parking di dataran Limbang itu kita jangkakan dalam lingkungan, kalau tak silap saya, 300. Beliau berharap daerah Limbang akan terus membangun selain menyarankan penduduk setempat memanfaatkan peluang yang ada agar terlibat dalam aktiviti ekonomi. Selama 421 anggota tentera darat ditugaskan untuk membantu dalam pemantauan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini. Menurut Panglima 1 Division Major General Datuk Zulkafli Mustafa, daripada jumlah itu selama 131 anggota terlibat dalam operasi Sekatan Jalan Raya SJR di 16 lokasi seluruh negeri, sementara 107 anggota lagi melaksanakan rondaan berkenderaan bersama anggota Polis Diraja Malaysia PDRM di 17 lokasi.
Major Jeneral Datuk Zulkifli turut mendedahkan seramai 67 anggota lagi dikerahkan sebagai tim pemantauan pematuhan di 11 lokasi termasuk membantu mengawal rumah panjang ketika pelaksanaan pengesanan kontak rapat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala seramai 111 anggota pula dikerahkan ke 19 buah rumah panjang di Seri Aman, Serian, Sebauh dan Bintulu. Bercakap dalam sidang media selepas meninjau SJR di Subak Buan, beliau berkata seramai 120 anggota sukarelawan wataniah dari Regimen 15 akan dihantar ke Sibu pada Khamis ini bagi mengukuhkan lagi kawalan PKP di daerah itu. Manakala 40 anggota akan dihantar ke Kapit, 20 anggota di Song bagi membantu PDRM dalam pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa PKP dilaksanakan. Dalam pada itu, menjawab isu kawalan sempadan pula, setakat Januari lalu, seramai 71 pendatang asing tanpa izin parti dan 5 tekong telah ditahan dalam operasi benteng. Ia melibatkan nilai rampasan barangan berjumlah RM249,701. Jelas Datuk Zulkifli lagi, kesempitan hidup dan ingin mencari pekerjaan antara sebab utama mereka memasuki negeri ini secara haram. Sejak Mei hingga Disember tahun lepas, sebanyak 620 parti dan 37 tekong telah ditahan dengan nilai rampasan barangan sebanyak 3.3 juta ringgit. Di Kuching, 4 buah premis perniagaan yang disyaki terlibat dalam kegiatan judi tanpa lesen dipotong bekalan elektrik. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Awang Din Awang Gani mendedahkan operasi bersepadu itu dilakukan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah Kuching bersama Kaki Tangan Sarawak Energy semalam. Menurut SCP Awang Din, 4 premis terbabit terdiri daripada kedai runcit dan kedai makan. Beliau menerusi kenyataan turut memberitahu 6 individu dipercayai penjual judi dalam talian ditahan dalam 5 serbuan yang dilakukan pada Ahad dan Isnin lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Seorang lelaki berusia 44 tahun di Sibu ditahan polis kerana mencederakan kakak kandungnya sehingga lumpuh menggunakan batang kayu penyapu. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit, kejadian berlaku pada 22 Januari, kira-kira pukul 3 petang di Jalan Sungai Antu. ACP Stanley mendedahkan mangsa dikenali sebagai Tiong Mi Kiong berumur 49 tahun mengalami kecederaan di tulang belakang dan lumpuh daripada paras dada hingga kaki. Hasil siasatan, kejadian berlaku apabila mangsa enggan memberi wang kepada suspek. Pergaduhan berlaku antara dua beradik itu dileraikan oleh ibu mereka sebelum suspek melarikan diri selepas mencederakan kakaknya. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Akta Kanun Keseksaan itu akan dirujuk kepada Pegawai Perlindungan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan perintah perlindungan interim ke atas mangsa. Jumlah kes positif COVID-19 di negeri ini terus meningkat kepada 4,676 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan peningkatan itu direkodkan selepas 121 kes baru dikesan semalam. Daripada 121 kes terbabit, Sibu mencatatkan 37 kes, Miri 25, Kapit 21, Dalat 10, Bintulu 9, Bukit Mabong 4, Kuching, Song dan Beluru 3 kes. Manakala 1 kes masing-masing dilaporkan dari daerah Sarike, Kanawit, Julau dan Selangau. Sementara itu, 12 kluster di negeri ini juga dilaporkan masih aktif. Semalam turut dimaklumkan 148 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, manakala seramai 1,635 orang masih menerima rawatan. Seramai 145 pesakit dalam siasatan PUI yang baru dilaporkan semalam dan 27 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal.
Juga dimaklumkan bahawa daerah Sarike telah kembali ke status kuning daripada status jingga setelah merekodkan sebanyak hanya 15 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Walaupun sekadar sebuah feri kecil yang hanya memuatkan 8 buah kenderaan dan beberapa buah motosikal setiap kali menyeberangi Sungai Limbang, feri Terusan Jaya tidak mengabaikan keselamatan pengguna. Selepas tragedi di pengkalan feri Teriso awal Januari lepas, feri di Limbang menjadikan ia sebagai pengajaran dengan mengikuti peraturan baharu yang telah ditetapkan kerajaan negeri. Hasil tinjauan kru RTM menyaksikan pengguna perkhidmatan feri mematuhi prosedur operasi standard semasa menggunakan feri berkenaan. Rata-rata pengguna perkhidmatan feri tersebut menyambut baik saranan kerajaan negeri sebagai keselamatan semua pihak. Demi keselamatan penumpang, pemandu dengan penumpang sekali lah. Sebelum ni naik feri buka cermin tak? Kadang-kadang tidak, kadang-kadang membuka je. Pada pendapat saya, SOP yang diperkenalkan selepas kejadian kes kereta jatuh tempoh hari adalah sungguh baik dan ini adalah menjadi satu keperluan untuk keselamatan bagi semua pengguna feri di seluruh Sarawak lah. Dari pendapat saya tidak ada membebankan lah. Ini demi keselamatan semua penumpang yang ikut dalam feri. Alhamdulillah lah. Sebab ini untuk keselamatan semua untuk yang menumpang feri inilah. Untuk rakyat yang seberang sini untuk keselamatan memakai jaket ini. Kalau boleh lah yang degil itu harap-harap memakailah supaya mematuhi undang-undang feri. Sekian berita pagi Sarawak. Saudara, terus patuhi SOP dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Pantau kesihatan diri dan keluarga, amalkan pemakaian pelitup separuh muka, kerap mencuci tangan dan jaga penjarakan fizikal semasa berada di tempat awam. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.